Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana hari ni sihat? Alhamdulillah sihat. Perjalanan datang ke sini? Oh, perjalanan tadi Alhamdulillah okey. Saya tumpang kawan saya datang kelas hari ni. Okey, sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri. Okey, nama saya Balkis. Saya merupakan kaunselor pelatih Cik pada hari inilah. Okey, jadi sebelum tu boleh saya tahulah, sebelum ni Cik pernah menyertai mana-mana sesi kaunseling? Pernah. Kalau sesi individu pernah. Sesi kelompok pun pernah. Boleh saya lihat Cik pernah menjalani sesi kaunseling kelompok dan individu lah. Jadi sebersedikit Cik tentu tahulah beberapa perkara lah semasa dalam sesi kaunseling. Okey, jadi saya ingin mengingat, memberitahu lagi sekali lah. Okey, dalam kita punya sesi kaunseling individu hari ni, kita mempunyai satu etika, iaitu etika kerahsiaan lah. Kita berpegang kepada etika kerahsiaan. Jadi apa yang kita ceritakan, kita bincangkan pada hari ini merupakan kita berdua saja yang tahu. Jadi untuk sesi individu ini Cik boleh berkongsi cerita atau pendapat lah bersama saya. Okey, jadi sesi kita pada hari ini akan dijalankan selama 30 hingga ke 40 minit lah. Jadi Encik ada apa-apa pertanyaan? Setakat ni pertanyaan tu tak ada. Okey, jadi bolehlah kita ke sesi seterusnya. Okey, insyaAllah boleh. Okey, sebelum tu boleh Cik memperkenalkan lah sedikit latar belakang Cik. Okey, nama saya Amira. Saya berusia 23 tahun. Saya merupakan seorang pelajar tahun 3 di salah sebuah universiti awam di sini. Saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Dan saya masih lagi bergelar seorang pelajar lah. Jadi Cik tadi nama Cik Amira, berusia 23 dan merupakan seorang pelajar lah. Ya, betul. Lagi merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik. Ya, betul. Okey, jadi boleh Cik ceritakan sikit latar belakang ibu bapa Cik pula? Ayah saya bekerja sebagai seorang guru. Ibu saya guru kapal. Itu saja. Okey, jadi ibu dan ayah Cik merupakan seorang guru lah. Okey, jadi bagaimana hubungan Cik bersama dengan ibu dan ayah? Okey, kalau bercakap pasal hubungan, saya dengan ibu bapa saya boleh katakan rapat. Sebab saya ni orangnya macam orang kata tu ceria. Jadi saya suka sembang, cakap dengan ibu bapa saya. Jadi boleh katakan saya hubungan tu rapat lah dengan dia orang. Saya lebih suka berkongsi dengan dia orang. Jadi apa yang Cik Amira ceritakan kepada saya, Cik rapat lah bersama ibu dan ayah, dan serta ceria lah bersama mereka. Betul. Jadi saya nampak Cik Amira ni boleh katakan sangat hubungan yang positif lah bersama ibu dan ayah. Betul. Jadi sebelum ni tidak mempunyai apa-apa masalah lah bersama mereka. Alhamdulillah okey, baik-baik sajalah semuanya. Sebab saya rapat kan dengan orang. Jadi saya ni lebih suka apa yang saya suka share dengan dia orang. Saya suka bercerita, berkongsi. Boleh katakan memang rapat lah. Jadi Cik Amira katakan tadi, Cik Amira suka berkongsi, suka bercerita lah apa-apa kepada ibu dan ayah. Ya, betul. Okay, jadi saya dapat lihatlah hubungan Cik Amira bersama ibu dan ayah sangat rapat dan sangat positif lah. Bagaimana pula dengan adik-beradik?
kalau cakap pasal adik-beradik, Mhm. lebih kurang dengan ibu ayah saya juga. Sebab saya memang rapat juga dengan dia orang. Sebab saya ada 4 orang adik-beradik termasuk saya. Saya ada abang, saya ada adik lelaki dan adik perempuan. Dan saya rapat dengan dia orang bertiga. Saya ni macam boleh katakan family person lah. Saya boleh katakan rapat dengan semua. Saya tak ada macam rapat dengan seorang je ke, cerita dengan seorang je ke. Saya memang boleh katakan rapat dengan semua. Saya share dengan setengah orang. Lepas tu saya suka macam tegur-tegur orang. Saya macam rapat lah dengan orang lah. Jadi Cik Amira katakan tadi lah, Cik Amira merupakan family person lah, rapat dengan abang, dengan 2 adik di bawah lagi. Betul. Jadi sudah tentunya saya dapat lihat jugalah hubungan adik-beradik juga kelihatan sungguh mesra, boleh dikatakan. Boleh katakan macam tu sebab saya rapat dengan dia orang kan. Jadi macam kita mesra dengan dia orang, kita macam saling berhubungan, saling contact each other, macam tu. Jadi Cik ada katakan tadi saling contact each other kan. Jadi boleh saya tahu bagaimana cara yang Cik lakukan lah untuk keep touch lah bersama adik-beradik. Okey, kalau nak cakap sikit touch ni, macam sekarang kita ni ada teknologi kan. Kita ada aplikasi WhatsApp kan. Okey, jadi macam kalau saya lah, apa yang saya buat untuk, macam saya ni jauh dengan family kan. Jadi untuk saya keep touch dengan dia orang tu, saya gunakan macam WhatsApp. Macam jauh kan, tapi saya still berkomunikasi dengan dia orang. Saya hantar gambar saya. Jadi at least walaupun tak jumpa, tapi dia orang still boleh tengok gambar saya, boleh tahu perkembangan saya kan. Macam tu lah cara saya. Lepas tu bala-bala WhatsApp, kita cerita, tanya dah makan apa hari ni, dah makan ke belum, macam tu. Saya pun suka macam kongsi, macam ada masa saya kongsi apa aktiviti saya buat hari ni kan. Saya pergi mana, saya buat apa. Saya macam suka nak share dengan dia orang macam tu. Okey, jadinya apa yang Cik Amira ceritakan kepada saya tadi, Cik Amira ni menggunakan teknologi WhatsApp lah dalam saling berhubung bersama adik-beradik. Jadi suka bertanya khabar. Cik Amira memanfaatkan lah teknologi waktu kini lah kan. Betul. Jadi saya dapat lihat jugalah hubungan adik-beradik Cik Amira dengan ibu bapa tadi nampaknya positif, baik. Saya pujilah satu jalinan hubungan yang tampak mesra di situ. Boleh dikatakan keluarga bahagia. InsyaAllah boleh katakan begitu. InsyaAllah. Jadi tiada perselisihan faham lah dengan adik-beradik. Ya, boleh katakan begitulah. Boleh katakan. Okey, Alhamdulillah. Okay, jadi adik-beradik Cik Amira pun saya nampak tadi positif. Okey, bagaimana pula tadi Cik Amira katakan Cik Amira bukan seorang pelajar. Okey. Jika tidak keberatan lah, boleh Cik Amira kan kongsi sedikit lah latar belakang apalah pelajaran Cik Amira. Sekarang ni saya masih bergelar seorang pelajar juga. Okey, macam untuk semester ni macam ada 2. Hari tu mula macam ada online learning. Kalau ikutkan semester sebelum ni pun campur, mula face to face, face online learning. Kalau sekarang ni pun sebelum mid-sem break tu online. Lepas tu sekarang ni dah face to face kan. Dia ada beza lah juga macam face to face dengan online ni. Jadi Cik Amira merupakan seorang pelajar tahun 3. Dan Cik Amira
ada menjalani pembelajaran di atas talian Betul. dan face to face. Betul. Okey. Jadi dalam masalah Malaysia kini menghadapi penyakit COVID-19, kita terpaksa melakukan online. Betul. Jadi bagaimana pembelajaran online Cik Amira? Kalau sebelum ni macam masa online tu, boleh katakan pada mulanya sebab kita tak biasa kan, kita macam nak sesuaikan diri tu macam sukar sikit kan, nak sesuaikan diri dengan online learning tu. Lagipun macam boleh katakan kita tak biasa. Kalau benda tak biasa macam kita kekok sikit kan nak buat kan. Lepas tu banyak jugalah beza. Sebab macam kalau sebelum ni, kalau kita face to face dengan kawan-kawan kan kita berada di sini. Lepas tu kita macam buat kerja sama-sama dengan kawan-kawan kita kan. Kita bincang tu, saya bagi contoh assignment lah. Kita bincang assignment tu, macam bila kita nak bincang tu, okey jom kita bincang. Okey boleh berkumpul sekali, bincang sekali, cakap macam tu kan. Okey bila macam online, kita tak boleh lah nak buat macam tu. Sebab kita faham semua orang ada dia punya kekangan masing-masing kan. Macam tu lah, dia macam beza lah bila kita online dengan face to face ni macam tu. Jadi seperti Cik Amira katakan tadi, yang Cik Amira dalam online ni macam kita kurang sikit faham dari segi pembelajaran kan, berbanding face to face dapat berjumpa dengan kawan kan, kita dapat bertanya kepada mereka. Boleh dikatakan ini kali pertama belajar online? Semester lepas first, kiranya semester ni yang separuh tu kedua lah. Macam tu. Tapi macam masih baru kan, macam tak biasa lagi. Tapi ni cuma dah akhir-akhir tu je lah, kita macam dah get used to it lah. Kita dah biasa sikit. Jadi dalam situasi pembelajaran online yang semestinya kita sebagai pelajar adalah sedikit rasa kita rasa lain sikit lah kita study online kan. Jadi boleh Cik Amira kongsikan lah waktu kali pertama perlu belajar online tu macam mana? Kali pertama belajar online tu macam mungkin boleh katakan agak sukar sikit lah. Sebab kali pertama kan kita tak biasa. Lepas tu dia macam beza lah, jauh lah beza dengan face to face yang kita dah biasa daripada tahun 1. Macam sekarang saya tahun 3 kan. Macam tahun 1 tu semester 1 face to face, semester 2 face to face kan. Semester 3 pun kan, macam semester 4 tu yang kita sikit face to face, lepas tu kita online kan. Jadi boleh katakan pada mulanya macam kekok lah juga. Kita nak biasakan diri kita dengan jadual. Lepas tu apa nak cakap, macam benda yang kita tak biasa buat kan. Macam kita nak bincang assignment dengan kawan, nak biasakan diri dengan macam kita memang sepenuhnya akan bergantung kepada teknologi. Kalau sebelum ni kita guna juga teknologi, kita guna juga handphone, kita guna juga kita punya tapi tak sekerap macam online ni. Macam kalau online ni macam sebelum ni beza dia macam kalau kita belajar online, kita terus direct boleh jumpa kita punya pesyarah, boleh jumpa kawan-kawan kita boleh jumpa berdepan. Macam kita tak faham ke apa kan, kita ada kemusykilan nak tanya, kita terus pergi direct, okey ni macam mana, boleh saya tahu. Tapi bila kita online ni macam kekangan dia macam tu lah. Kita dia boleh macam takut tak sampai maksud kita tu. Kita mungkin boleh tanya kawan kita, ni macam mana nak buat, tapi dia macam dia macam berbeza, jauh bezanya lah dengan kita jumpa face to face ni macam tu. Jadi nampaklah situ sedikit perbezaan berdasarkan ada berbeza sikit lah. Cuma sebab kita tak biasa kan, nak biasakan diri tu
kekok lah pada mulanya. Jadi boleh tadi Cik Amira ada katakanlah di awal yang Cik Amira menghadapi sedikit kesukaran lah. Untuk pertama kali, boleh Cik Amira kongsikan bagaimana kesukaran itu? Oh, macam saya cakap tadi lah, macam kalau kesukaran tu macam kita takut, contohlah kita tanya soalan kat kawan kita, tapi macam takut tak sampai apa yang kita nak maksudkan tu kan. Lepas tu macam kalau bezanya macam okey, kalau kita online ni macam beza dengan face to face ni sebabnya macam okey, kita ni contoh kita tak tahu kita macam mana nak buat ni kan, kita tak faham kan nak buat assignment contoh kan. Kalau macam face to face, kita terus direct pergi kat kawan kita ke, kita jumpa pensyarah kita kan, kita bawa apa yang kita tak faham tu kita tunjuk kan, kita boleh cakap direct. Tapi bila face to face ni memang kita just bergantung pada phone kita lah, kita macam tak berkomunikasi secara direct. Jadi dia macam sukar sikit lah. Lepas tu macam kita nak biasakan dengan jadual kita kan. Kita macam tu lah, macam nak biasakan diri tu dia, sebab benda tak biasa, benda yang kita boleh katakan ni macam yang semester lepas memang pertama kali lah online kan. Sebelum ni memang kita face to face kan, tapi bila online ni macam kita tak biasa benda tu kan. Dia sukar lah pada mulanya sikit macam tu. Jadi kesukaran yang saya nampak tu Cik Amira sukarlah untuk membiasakan diri seperti yang dibagi tahu tadi. Kalau nak bincang assignment pun dah tak face to face macam dulu kan. Kita macam tak jumpa kawan kita direct. Kita nak nak bincang apa-apa pun macam just through online application, pakai WhatsApp ke, pakai video call ke. Kalau macam dulu memang kita jumpa sekali, boleh berkumpul sekali. Tapi kita faham sebab kita ada kekangan kan, kita ada perkara yang perlu kita elakkan. Jadi kita memang tak boleh berkumpul. Kita memang akan gunakan teknologi lah untuk kita berkomunikasi dengan diorang macam tu. Jadi berdasarkan apa Cik Amira kongsikan tadi yang Cik Amira berkomunikasi dengan kawan di atas talian lah, seperti WhatsApp kan. Nak bertanya soalan pun takut macam kadang tak sampai kan, boleh dikatakan. Itu lagi satu, macam kita takut ganggu kawan kita tahu sebenarnya. Macam kalau saya lah, kalau nak WhatsApp tu macam fikir takut mengganggu orang kan. Macam kita tak tahu apa kawan kita hadapi kat rumah dia okey ke, kita tanya soalan macam-macam kan. Dia okey ke nak buat kerja masa sekian kan. Kita tak tahu masa dia free masa macam mana kan. Jadi pada saya benda tu macam sedikit kekangan lah. Kita tak boleh nak samakan jadual kita dengan kawan kita sebab lain kan. Dia kat tempat lain, kita kat tempat lain kan. Macam nak buat kerja pun macam ambil masa untuk kita cari satu date yang dua-dua free. Jadi pada saya macam sedikit sukar lah pada saya. Jadi apa yang Cik Mira kongsikan tadi, yang Cik Amira ni kadang kalau kita nak bagi tahu kawan kan, Cik Amira memikirkan waktu tu adakah sesuai. Betul. Kita takut kawan kita pun dia ada dia punya kehidupan dia sendiri. Dia ada dia punya apa yang dia nak buat. Macam kita ni takkan kita nak ganggu kawan kita kan. Tapi kita ada perkara yang kita nak bincangkan dengan dia. Kita ada contoh assignment yang kita nak yang perlu memerlukan kita ni buat sama-sama dengan dia kan. Tapi kita dalam pada yang sama, kita takut masa kita ganggu dia. Kita sendiri yang kita rasa bersalah. Takut ganggu orang, takut kesian lah kat kawan kita kan. Jadi memang macam nak cari satu time yang free tu, macam kita akan ambil masa sikit lah. Nak bincang ke nak apa tu, macam kena set date. Macam kita kena kita faham semua orang ada dia punya
dia punya mesti dia ada urusan dia sendiri. Kita tak boleh nak samakan orang dengan kita kan. Betul. Jadi pada saya benda tu macam sedikit kekangan lah yang kita kena faham bila online learning ni macam tu. Jadi dengan pembelajaran online learning ni, Cik Amira lebih bila ingin bertanya tu lebih memikirkan kepada tanggungjawab dia juga, kawan tu sendiri di rumah. Betul. Kita risau dia punya urusan juga. Kita ni tak boleh lah terlampau nak push kita nak terlampau mendesak kawan kita kan, sebab kita faham semua orang ada dia punya urusan, dia pun ada kerja lain yang dia tak buat, bukan kerja dengan saya je maksudnya kan. Contoh dia ada assignment kan, bukan satu assignment je dengan saya tu, dia ada juga nak buat kerja lain, dia ada juga grup lain yang dia nak settlekan. Jadi macam kalau kita nak tanya tu, kita kena macam fikirkan masa mana dia free. Lepas tu kita pun kita kena cuba cari kata sepakat lah. Jadi benda tu macam kita akan ambil masa sikit lah nak settlekan benda tu, sebab nak tunggu dua-dua free kan. Macam tu. Jadi Cik Amira mengambil langkah dengan berbincanglah bersama kawan untuk kita berbincang tentang kerja yang perlu dilakukan. Ya, betul. Saya lihat di situ Cik Amira ni seorang yang bertanggungjawab lah, yang memikirkan perasaan orang lain. Walaupun Cik Amira tidak tahulah bagaimana keadaan dia, tapi Cik Amira mengambil langkah yang mungkin dia ada tanggungjawab lain. Macam fikirkanlah juga orang lain pun ada kerja dia sendiri kan. Macam tu kita macam lebih yelah kita tak samalah dengan face to face kan. Kalau nak bandingkan face to face tu, sebab kawan kita pun memang ada dekat kita kan. Jadi kita tahu masa mana dia free, masa mana dia tak free, masa mana dia nak tidur, dia nak rehat semua kan. Tapi kalau online ni kita tak tahu dia masa tu tentang masa rehat dia kan. Jadi kita macam lebih berhati-hati lah. Kita macam kena macam tanya dulu free masa bila. Dia pun mungkin akan ada perasaan yang sama dengan kita. Dia takut kita tak free masa mana dia free kan. Tu antara macam kekangan lah. Buat kerja sama-sama tu macam sukar sikit lah. Kadang-kadang kalau time kita online, kawan kita pula dia ada kerja lain, dia tak dapat nak online, kita faham kan. Kalau time kadang-kadang kita offline, kita ada kerja lain kita nak buat, kawan kita mungkin waktu tu time dia free kan. Dia macam clash lah macam tu. Tak dapat, kadang-kadang ada masa mungkin kita boleh, tapi dia macam kena set date tu awal. Macam contoh hari apa free, macam pukul berapa kita buat sama-sama kan. Dia macam kena awal, macam tak boleh dah macam last minute. Macam kalau face to face ni kita bila-bila je boleh jumpa kawan kita. Jadi kita macam okay, bila-bila je macam nak bincang, okay terus bincang kan. Tapi bila online ni macam yelah kita tak jumpa kan, kita tak tahu orang tu free bila. Kita tak dapat nak check kawan kita dia okey ke, masa mana kita okey tu dia okey ke masa tu. Macam tu. Jadi Cik Amira ni amat, saya boleh gambarkan prihatin lah terhadap kawan sekumpulan lah untuk berbincang dalam membuat kerja. Itulah kesukaran yang dihadapi lah ketika menghadapi pembelajaran atas talian. Betul. Jadi kalau tidak keberatan lah, kalau Cik boleh kongsikan, tadi Cik Amira kata ini merupakan pengalaman pertama kan belajar online. Okay, bagaimana pula Cik Amira merupakan seorang mempunyai tanggungjawab sebagai seorang anak di rumah kan. Jadi bagaimana dengan penerimaan keluarga lah? Kalau penerimaan keluarga saya macam sangat supportive. Sebab dia orang faham saya ada pembelajaran, saya ada kelas semua. Macam
okey saya akan macam beritahu masa ni saya ada kelas. Jadi dia orang memang tak akan ganggu, macam dah tahu saya ada kelas tu kan. Pada saya saya tak ada masalah dengan tu sebab macam sebab saya sendiri dah beritahu dah macam masa ni saya ada kelas kan. Jadi saya sendiri je yang sesuaikan diri saya dengan kelas dan juga sebagai seorang anak macam tu. Sebab saya dah inform yang okey saya ada kelas ke, saya ada assignment ke, saya ada group, contoh ada group discussion kan, ataupun saya nak buat presentation ke, saya ada macam group perbincangan discussion group kan, saya akan dah inform siap-siap dah. Jadi saya jadi family saya tahu. Jadi macam tak ada interaction lah bila saya buat kerja tu. Bila saya nak buat kerja memang saya boleh je buat kerja. Saya tak ada kekangan untuk bahagian tu. Jadi dapat saya lihat lah yang keluarga Cik Amira memahamilah sepanjang pembelajaran atas talian. Boleh katakan sangat memahami lah. Dia orang memang faham yang saya ni masih lagi pelajar dan saya dalam semester, bukannya saya tengah cuti kan. Jadi masa tu dia orang memang faham sangat. Bila saya ada kelas semua memang tak ganggu. Jadi bila berhadapan dengan pembelajaran atas talian ni kan, Cik Amira pernah menghadapi perasaan yang kadang-kadang sedih ke atau bagaimana? Kalau perasaan tu mungkin kalau macam mungkin kalau macam dah due date nak dekat kot, macam kita ada banyak assignment nak hantar kan, tapi macam masanya dah semakin hampir kan. Saya orangnya macam saya suka buat kerja awal, tapi mungkin ada setengah kerja yang saya terpaksa buat lambat kan. Macam dah nak hantar tu baru macam kita mulakan buat kerja tu lambat. Sebab mungkin sebelum ni saya macam ada buat kerja lain kan. Saya buat kerja lain dulu, lepas tu kerja tu macam terlewat sikit. Sedangkan due date dia pun dah dekat kan. Jadi dia macam ada sedikit kita macam sedikit boleh katakan bukan tekanan lah kot. Macam kita stres sikit lah sebab kita macam masa singkat tapi kerjanya banyak nak buat kan. Macam tu. Jadi Cik Amira kongsikan tadi yang Cik Amira ni mempunyai perasaan sedikit gusar lah bila dalam menghantar kerja lah kan. Sebab saya ni kalau boleh saya tak nak macam platform saya cuba nak jaga platform saya tu supaya dia tak merah, faham tak? Macam contoh kan kita nak hantar kerja, contoh kerja tu kena hantar sebelum 12 malam. Saya seboleh-bolehnya saya macam 11.59 tu mesti saya kena hantar. Saya kalau boleh memang tak nak lewat daripada due date. Contoh kerja tu kena hantar sebelum macam saya cakap tadi pukul 12 kan. Seboleh-bolehnya memang saya tak nak lewat daripada pukul 12 tu. Saya tak nak mengatasi due date yang dah ditetapkan oleh para pensyarah. Saya rasa macam tak elok lah buat benda tu. Jadi saya akan cuba push diri saya untuk make sure saya hantar dalam lingkungan masa yang telah ditetapkan. Jadi saya boleh katakanlah Cik Amira ni bila diberi yang tugasan oleh pensyarah, Cik Amira lebih mementingkan waktu itu. Betul-betul. Cuma saya macam kena cepat lah kot. Saya kena buat dengan cepat. Macam kena keep remind myself apa yang kerja kena buat, apa yang kena buat. Macam tu. Kalau tak siap tu dia macam terfikir-fikir tau kerja ni. Apa lagi yang saya tak buat, apa lagi kerja aku kena buat ni. Saya macam tu tau. Saya macam akan teringat kerja tu. Jadi macam tak tenang lagi-lagi kerja tu macam dah nak kena hantar. Saya memang macam mana ni, tak siap lagi ni, banyak lagi nak kena buat ni, aku tak siap lagi ni, macam mana. Saya memang macam
Macam dia risau betul kalau lagi-lagi kita nak hantar. Saya macam tu. Sebab saya memang tak nak hantar lewat daripada, seboleh-bolehnya saya tak nak hantar lewat daripada apa yang dah para pensyarah saya tetapkan. Saya puji dululah tindakan Cik Amira yang Cik Amira kalau boleh mengelakkan lah daripada menghantar kerja tu, boleh saya katakan last minute lah. Betul. Tidak mahulah kan. Jadi Cik Amira kongsikan tadi, Cik Amira risau bila kita hantar lambat ni. Betul. Kita takut kan, takut yang macam dah hantar ke belum kan, macam tu. Jadi bila membuat kerja dalam berkumpulan pula, bagaimana dengan respon daripada rakan sekumpulan? Setakat yang saya bekerja berkumpulan ni, setakat ni kawan-kawan semua okey. Dia orang sangat bagi kerjasama yang baik daripada saya tahun 1 sampai tahun 3. Semuanya macam buat kerja dengan baik. Macam semua orang bagi respon bila macam ada ketua kumpulan cakap kita set ni untuk kita kumpul sekali. Kita kena hantar ni, kita hantar sekali. Macam tu. Dia orang macam, bagi saya ahli kumpulan yang baik pun satu perkara yang bagus lah. Macam bila setakat ni saya dapat, alhamdulillah semua yang macam okey, semua buat kerja dengan baik. Semua akan keep untuk nak siapkan awal juga. Dia orang pun macam saya, macam tak nak hantar lewat daripada dia lecturer tetapkan. Macam tu. Jadi boleh saya katakan Cik Amira mempunyai rakan sekumpulan yang seperti yang Cik Amira inginkan tadi kan, yang menghantar kerja tidak terlalu last minute. Betul. Kalau boleh nak hantar pada waktu yang sepatutnya. Betul. Jadi dalam cabaran menghadapi kelas online ni lagi kan, kadang-kadang kita sebagai pelajar ni rasa gusar. Bila kita rasa macam tiada orang di sekeliling, iaitu kawan lah yang rapatnya kan. Jadi apa yang Cik Amira lakukan? Kalau masa online Ya. Kalau masa online, macam kan kawan-kawan kita tak ada dengan kita kan. Tapi macam ada je lah WhatsApp tu kan. Kadang-kadang bila kita baca tu, dia dapat hiburkan juga hati kita kan. Lepas tu macam kita dapat tengok update dia orang daripada laman sosial dia orang kan. Lepas tu okey lah. Macam cuma kita tak adalah dapat berkomunikasi macam sebelum online. Kita memang berkomunikasi dengan dia macam borak face to face kan. Macam lagi rapat lah. Tapi bila online tu kita tak berapa, kita tak jumpa kan. Jadi kita still rapat dengan dia orang, cuma sebab tak jumpa jadi kita macam kurang sikit lah share story kita dengan dia orang kan. Kalau dari segi pembelajaran pula, kalau macam online ni macam sukar sikit lah. Sebab kita dengan diri kita je. Contohnya macam kalau kerja tu, kita sendiri yang kena buat list. Contohnya kan macam list apa kerja nak kena hantar. Kita sendiri yang kena ingatkan diri kita. Contohnya minggu ni nak hantar apa, minggu ni ada presentation apa, minggu ni benda apa yang perlu saya submit, benda apa yang perlu, kelas ni pukul berapa. Kita yang kena usul sendiri, macam ingatkan diri kita ke kunci jam. Macam benda tu macam bergantung pada diri kita tau. Macam kita ni kalau sebab tak naklah terlepas kelas ke apa kan. Tapi kalau macam face to face, kita ada kawan kita yang macam kejutkan kita ke, kawan kita yang macam ingatkan minggu ni kita hantar apa, kita nak hantar apa minggu ni kan. Tapi bila online tu macam kita je ingatkan diri kita sendiri. Tapi mungkin adalah dekat WhatsApp kan, kawan-kawan kita ingatkan kita juga. Tapi macam bezanya dengan face to face ni, macam kalau face to face kawan kita terus macam esok nak hantar ni tau. Macam kita lebih macam dekat tau. Tapi kalau WhatsApp ni mungkin dia orang pun kadang-kadang terlupa kan nak ingatkan kita kan. Kita pun ada masa terlupa nak ingatkan dia orang. Padahal kita ada kerja yang sama dia orang kan. So masing-masing macam busy. Dia orang pun ada kehidupan sendiri, kita pun ada kehidupan sendiri kan. Jadi macam dapat macam kita lah, macam waktu online tu macam dengan diri sendiri. Kita yang kena buat reminder kat diri kita sendiri.
kalau boleh macam tak nak lah terlepas kelas, tak nak lah terlepas assignment semua. Jadi macam kenalah pandai-pandai adjust kita punya jadual tu. Jadi bila Cik Amira berhadapan dengan kadang-kadang perasaan tidak menentulah, saya katakan Cik Amira WhatsApp dengan kawan kan. Lepas tu Cik Amira dapat melihat perkembangan mereka di laman sosial. Itu pun sudah membuat hati rasa Kadang-kadang gembira. call terus je macam tu, call kawan kan, cakap macam mana kerja ni. Lepas tu kadang-kadang bincang dengan tu macam through video call terus kan. Sebab macam dia mungkin tak sama dengan face to face, tapi dapatlah macam boleh lah kita nak katakan kita lebih dapat direct dengan dia orang kan. Sebab dia macam live kan, kita terus bercakap, bukan macam just hantar mesej macam tu kan. Kalau call tu macam dia dapat dengar suara dia tu kan, macam jom kita buat sama-sama ni. Kita bincang sama-sama ni. Jadi boleh saya lihat Cik Mira ni bila berhadapan dengan perasaan begitu, call bersama kawan merupakan satu kegembiraan lah sedikit di hati Cik Mira. Betul. Nampaknya saya lihat hubungan Cik Mira bersama kawan boleh dikatakan akrab lah kan. Macam rasanya kawan tu macam kalau kita belajar ni, dia menjadi salah satu faktor pendorong kita untuk terus stay. Maksudnya kita tahu kalau belajar ni dia tak mudah. Kita hadapi macam-macam. Kita tahu kita belajar ni macam boleh katakan jihad kan. Macam kita akan hadapi kesukaran, kita akan hadapi masa-masa yang kita rasa macam sedih, kita terluka kan. Tapi macam bila kita ada kawan-kawan yang baik, yang supportive kan, dia macam dapatlah tolong kita walaupun masa tu kita hadapi hari yang sukar kan. Dia orang macam boleh jadi satu penguat semangat lah, faktor pendorong kita untuk terus macam berusaha. Jadi saya lihatlah kawan Cik Mira ni, Cik Mira katakan tadilah, dalam kita nak menuntut ilmu ni, kawan lah orang yang rapat dengan kita. Dia perlu ada lah untuk kita bersama-sama mengharunginya. Betul. Saya amat terkesan sedikit dengan apa yang Cik katakan. Macam saya terlalu setujulah dengan Cik katakan tadi, menuntut ilmu ni merupakan jihad. Jadi bila kita di mana kita berjihad, kita mesti nak bersungguh kan. Betul. Kita nak biarkan perkara ini biar sampai kita berjaya lah, boleh dikatakan. Betul. Saya setuju. Cuma macam boleh kata ada lah dalam belajar tu. Ada masanya kita gembira, ada masanya kita hadapi kesukaran. Sebab nama pun belajar kan. Bukan mudah nak berjaya ni. Saya faham itu. Tapi cuma kita ni kena diri sendiri tu lah yang kena kena sabar kan. Nak dapat kejayaan tu bukan mudah, tapi kita sendiri yang kena sabar, kena bertenang macam tu. Jadi saya lihat apa yang Cik katakan tadi, yang kita kena sabar kan. Walaupun kita study online pun, kita kena berusaha lah kan untuk kita teruskan pembelajaran ni. Jadi boleh Encik kongsikan pengalaman lah pertama dalam menghadapi pembelajaran atas talian ni. Bagaimana setelah dikira kalau dicampur dengan selepas dan SEM ni, dikira satu SEM lah boleh dikatakan. Dia boleh katakan satu pengalaman yang baru lah untuk saya. Lepas tu dia sukar pada mulanya. Tapi bila benda tu kita dah biasakan diri kita, kita cuba sesuaikan diri kita, dia sebenarnya okey. Cuma adalah beberapa benda yang macam saya cakap tadi, kita tak dapat nak jumpa kawan kita face to face. Kita
tak, bila kita ada soalan tu macam kita kena tengok masa kawan-kawan kita tak boleh nak main. Bila kita nak tanya terus nak tanya masa tu juga kan. Kita kena fikir juga kawan kita okey ke time tu, dia ada kerja tak, macam tu. Jadi kalau katakan pengalaman online tu, saya rasa dia boleh katakan pengalaman yang mencabar juga, tapi dalam masa yang sama dia bermakna juga. Dia mencabar tu sebab macam kekangan-kekangan saya cakap tadi lah, tak dapat jumpa. Kalau nak tanya tu macam tak boleh nak direct, tak boleh nak terus nak masa tu juga nak dapat jawapan, tak boleh. Kita nak, kalau kita nak berbincang ke apa tu, macam bagi saya pengajarannya kena set masa awal-awal. Tak boleh set masa dah last minute baru nak set masa nak bincang. Macam tu pengajaran untuk diri saya lah. Saya rasa macam biasa online learning ni mungkin kita lebih memahami kawan kita. Kita jadi orang yang menepati masa. Sebab kalau dah set dengan kawan saya, macam kawan saya kata okey, so kita bincang pukul 9 pagi nak. Jadi saya akan macam okey, sebelum 9 pagi tu dah ready dengan phone. Jadi saya rasa tu pengajaran untuk diri saya lah. Kita akan jadi lebih orang yang menepati masa. Macam tu. Dapat saya lihat lah yang Cik Amira kongsikan pengalaman pada permulaannya mencabar kan. Betul. Tapi setelah kita mengharunginya, kita dapat kadang-kadang memahami perasaan kawan kita. Kita dapatlah sedikit macam kita tahu keadaan je. Setiap orang tak sama kan tadi. Saya sangat setuju lah dengan pendapat tu kan. Tak semua orang susah, tak semua orang senang. Jadi kitalah yang menolong kawan kita. Kita ni kena jadi lebih orang kata empathy. Kita kena cuba faham orang lain. Kita tak boleh nak expect orang je faham kita. Tapi kita sendiri ni kena juga faham kawan kita tu. Kita tak boleh nak macam mana saya cakap, lagi-lagi online kan, kita tak jumpa dia kan. Kita tak tahu dia ada masalah apa yang dia hadapi. Macam tu. Jadi benda tu menjadi satu pengajaran lah, pembelajaran baru untuk saya. Bila online ni saya dapat banyak benda-benda yang satu pengalaman yang baru juga boleh saya katakan. Memang pengalaman baru yang tak pernah pun online learning sebelum ni. Tapi kita akan jadi lebih berempati, cuba memahami. Jadi berdasarkan apa yang Cik Amira kongsikan tadi, perasaan Cik Amira tadi dapat memahami lah kan perasaan orang tadi. Lepas tu empati tu kita mula rasa adalah bila kita berjauhan bersama kawan kan. Cik Amira kelihatan sungguh gembira bila berjumpa kawan di sini. Jadi Cik Amira dalam mengharungi pembelajaran atas jalan ni, Cik Amira sangat kuat lah, saya boleh katakan. Jadi ada apa-apa yang ingin Cik Amira kongsikan lagi? Buat masa ni tak ada. Saya rasa yang tu saja. Dan saya dapat pengalaman baru lah, pengalaman yang berharga. Lepas tu kita jadi orang yang lebih jadi orang yang lebih memahami seseorang. Kita faham orang lain juga. Saya cakap tadi kan, kita tak boleh nak expect orang je faham kita. Kita sendiri ni kena faham juga kawan kita. Kawan kita dia ada masalah ke, dia ada apa-apa yang dia hadapi ke. Kita ni lah kena, mungkin kita kena keep in touch dengan kawan kita, nak tahu dia okey ke, dia okey, dia keadaan dia macam mana. Macam tu. Saya bersetuju dengan bapak Cik Amira, iaitu kita keep in touch lah bersama kawan kan bila dalam pembelajaran atas talian ni. Jadi saya rasa
apa yang saya dapat melalui sesi ni. Pada permulaan tadi, Cik Amira berkongsi tentang latar belakang ibu bapa Cik Amira merupakan seorang guru, dan hubungan bersama ibu bapa pun alhamdulillah baik setakat ini. Alhamdulillah. Kemudian kita berkongsi tentang, Cik Amira kongsikan tadi tentang hubungan adik-beradik. Cik Amira mempunyai 4 orang adik-beradik, 2 lelaki dan 2 perempuan. Dan hubungan bersama adik-beradik pun saya lihat melalui perkongsian Cik Amira tadi baik, positif. Nampak saya katakan tadi, insya-Allah keluarga bahagialah boleh dikatakan. Seterusnya kita berkongsi melalui Cik Amira tadi tentang pembelajaran atas talian tadi kan. Pada permulaannya, untuk kali pertamanya belajar atas talian agak mencabar seperti yang dikatakan tadi. Dan Cik Amira positif lah terhadap kawan-kawan sekumpulan. Yang Cik Amira katakan tadi, yang kita tak tahu masalah dia kan. Jadi kita ni lah sebagai kawan tu, kita keep in touch lah bersama kawan. Dan Cik Amira katakan tadi, pembelajaran atas talian ni merupakan kenangan yang baik lah boleh dikatakan. Satu pengalaman di mana Cik Amira belajar untuk kita bukan mendalami orang, cuma memahami. Betul. Kita lebih memahami lah kawan-kawan kita. Betul. Jadi saya rasa setakat ini sajalah sesi kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih lah kerana Cik Amira ni sedia berkongsi tentang perkara yang saya bertanya tadi. Semoga kita semua dapat jauh daripada wabak COVID-19 ni lah kan, supaya kita dapat lagi mudah untuk ke depan dan belajar. Jadi terima kasihlah sebab datang, terima kasih sebab berkongsi lagi. Semoga kita dapat berjumpa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Cik Baki. Okay. Terima kasih. Sama.